Perang! Hancur semua musuh Melayu 7 kali. Ilaha, ilara, ilama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua subscriber dan peminat-peminat setia. InsyaAllah, bagi anda yang belum subscribe, bagi anda yang hanya tengok-tengok video-video saya di channel ini, tolonglah subscribe. Subscribe tu kan percuma, gratis, tak perlu bayar. Okay? Bila anda subscribe, bila anda like dan bila anda share, sebenarnya anda memberikan saya semangat untuk terus memberikan konten-konten dan ilmu-ilmu yang terbaik di dalam channel ini. Okey. Perang! Hancur semua musuh Melayu 7 kali. Ilaha, ilara, ilama. Apa tu? Masya Allah. Okey, sekarang ni dah viral satu video seorang wanita yang kononnya telah mengetahui satu ajaran. Konon-kononnya dia nak mengatakan dan nak memberitahu kepada orang semua bahawa orang Melayu ni sebenarnya dah ada agama dia yang asal. Itu yang saya faham, ya. Dan okey, bila saya buka video ni, dia kata apa? Aku masuk Melayu. Kalau yang tadi tu perang. Nak perang dengan apa sebenarnya? Nak perang dengan siapa? Kan? Nak perang dengan siapa sebenarnya? Islam yang kita dapat sekarang adalah Islam Arab. Islam yang tak asli lagi. Wow, dahsyat dakwaan tersebut. Malahan berani pula hamba Allah ni mengatakan, yang bertudung litup ni tapi berpakaian ketat, mengatakan bahawa Al-Quran yang kita dah ada sekarang ni dibuang lebih kurang 320 ayat yang telah diubah. Masya Allah. Ini adalah pokok persoalan yang paling utama sekali. Ilaha, ilara, ilah, apa benda ni sebenarnya? Yang kita tahu, kalimah yang kita pegang adalah kalimah thayyibah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajar di dalam wahyu, di dalam kalamullah, iaitu la ilaha illallah. Tapi telah diselewengkan. Konon-kononnya ada satu syahadat yang benar-benar asli, konon-kononnya lah, kan? Dan diakhiri dengan aku Melayu, aku Melayu, aku Melayu. Apa jenis pendustaan atau penyelewengan yang telah dilakukan oleh hamba Allah ni? Jadi ada beberapa isu di sini. Pertama, tentang kononnya Islam yang kita dapat ni adalah bukan Islam yang asli, Quran yang telah diubah. Yang kedua, kalimah syahadat yang kita pakai la ilaha illallah tu dah tak terpakai dah. Ada kalimah yang baru pula, ilaha, la ilara, apa semua ni, menggantikan kalimah la ilaha illallah. Yang ketiga, dikatakan pula perlu pula nak konon-kononnya nak berbai'ah lah konon. Aku Melayu, aku Melayu, aku Melayu, aku masuk Melayu. Masya Allah, bukankah kamu ni dah orang Melayu? Tak perlu ucap lagi Melayu. Tak ada kaitan dengan benda-benda mistik, benda-benda yang berkaitan akidah. Okey. Dalam video tadi disebut
menyatukan Melayu kepada Tuhan yang satu. Dia nak menyebut hanya Tuhan yang satu. Tetapi kita di dalam Islam, kita telah diajar untuk menyebut Tuhan, namanya adalah Allah. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Kononnya dikatakan Allah itu Tuhan Arab, Tuhan yang satu itu Tuhan Melayu. Astaghfirullahaladzim. Hai, apa dah jadi dia ni? Saya nak mengajak anda semua, mari kita analisis daripada mana akar punca yang menyebabkan dia tersesat barat. Bukan tersesat barat ni, tersesat jauh ni. Boleh mengutuki satu ajaran Melayu lah yang kita namakan. Saya tidak mahu menggunakan perkataan agama Melayu, kerana bagi saya agama itu adalah kebenaran. Tetapi benda yang sesat, kita jangan cakap dia agama. Dia adalah ajaran sesat. Disebabkan dia kepada ajaran ... nama orang yang mengutuki itu. Itu saya boleh terima. Tapi kalau boleh, kita jangan namakan sebagai agama. Saya nak mengajak anda semua untuk melihat kepada skema sejarah yang kita belajar daripada sekolah rendah lagi. Apa tu? Iaitu kita diajar di sekolah ataupun di universiti bahawasanya kepercayaan di alam Melayu ini bermula dengan kepercayaan animisma. Apa itu animisma? Anda masih ingat? Atau dah lupa? Atau tidur dalam kelas sejarah? Tak apa. Saya ingatkan anda semua. Animisma adalah satu kepercayaan kepada perkara yang tak berpijak di bumi nyata lah. Dan percaya kepada kuasa alam, pokok, tumbuhan, matahari dan sebagainya. Dianggap mempunyai kuasa dan boleh memberi mudarat atau kebaikan kepada manusia. Lalu manusia menyembah alam tersebut. Adakah itu benar? Orang Melayu dulu mempunyai kepercayaan animisma. Kedua, selepas animisma, dikatakan orang Melayu menerima Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha, betul ke? Kemudian dikatakan yang ketiga, barulah orang Melayu menerima agama Islam selepas kedatangan pendawah-pendawah dan mubalik-mubalik Arab ke tanah Melayu ni. Tak apa, memang ada fakta-fakta sejarah yang menyokong berkaitan itu. Namun demikian, saya nak mengajak anda untuk melihat apa yang ditulis oleh seorang cendekiawan dan intelektual alam Melayu Nusantara ini, iaitu Syekh Muhammad Nagib Al-Atas. Di dalam bukunya yang berjudul Islam dan Kebudayaan, ataupun Islam dan apa tu, nanti tengok baliklah judul dia. Syekh Muhammad Nagib menulis skema yang mengatakan animisme, Hindu, Buddha dan kemudian Islam datang mengikut urutan tersebut. Haruslah dikaji dan diselidik semula. Kerana apa? Dia memberikan satu penghujahan ataupun dalil-dalil dia yang tersini dia. Pertama, Syekh Muhammad Nagib menulis, kalau benarlah, ini saya buat satu rumusan daripada pembacaan terhadap karya beliau yang panjang itu. Pertama, kalaulah benar Hindu Buddha itu datang dulu ke alam Melayu, makanya sudah pasti sekarang ini akan ada tok-tok Sami orang Melayu yang menganut agama Hindu ataupun Buddha. Tetapi anda dapat tengok kan, kiri kanan depan belakang, di kampung, di desa, di bandar, adakah anda dapat temui orang Melayu yang dia adalah tok Sami dan ibu bapaknya juga adalah beragama Hindu Buddha daripada dulu lagi? Maksudnya dari keturunan dia sampai sekarang. Tidak ada bukan? Tidak ada bukan? Dan kalau kita lihat Hindu Buddha ini mengikut Nagib Al-Atas, dia ni memang ada di alam Melayu, tetapi dia hanyalah mendapat perhatian di kalangan pembesar-pembesar ataupun raja-raja, dikatakan demikianlah kan, dan tidak berkesan kepada rakyat jelata. Dan satu lagi perkara yang disebutkan ialah, kalau benarlah Hindu Buddha tu memang sudah ada sejak dulu lagi, sudah pasti
kita akan menemui monumen-monumen yang tua umurnya, tua sifatnya, yang kita boleh kaitkan dengan kepercayaan tersebut. Saya bagi anda contoh di Lembah Bujang, Merbuk, Kedah. Kalau kita pergi ke Lembah Bujang, kita memang sudah diberitahu kepada kita bahawa di Lembah Bujang tersebut adalah candi Hindu. Tapi saya nak mengajak anda semua untuk berfikir dan merenung. Kalau benarlah candi di Lembah Bujang itu memang tempat Hindu atau Buddha berkembang, di mana patung-patungnya? Di mana patung-patung sembahan mereka? Okey, tidak ada bukan? Kalau ada pun patung itu kecil-kecil saja. Pelik juga kan? Sedangkan kalau kita lihat, kita tahu kalau zaman-zaman kuno, zaman-zaman dulu, patung-patung sembahan mereka sangat besar, sangat tinggi, kan? Okay. Ini saya tak katakan patung yang ada di Batu Cave itu baru saja dibuatkan. Saya katakan di Lembah Bujang. Kalau dikatakan bahawa Lembah Bujang tersebut adalah pusat penyebaran Hindu, Lembah Bujang tersebut ditemui pada zaman sebelum mereka lagi. Orientalis dan orang-orang Delak yang melakukan ekskavasi di kawasan tersebut. Dan apabila mereka telah menemui tempat tersebut selama 20 tahun, seingat saya 20 tahun, mereka mengkaji dan melakukan kerja-kerja ekskavasi, pemeliharaan dan sebagainya. Dan selepas 20 tahun barulah kawasan tersebut dibuka kepada umum dan diserahkan kepada pihak berkuasa atau kepada pihak sultan. Persoalan yang bermain di fikiran kita, dan persoalan yang bermain di fikiran saya, kenapa begitu lama masa yang diambil sebelum diserahkan kepada pihak kerajaan? Sebenarnya apa benda yang mahu disorokkan, disembunyikan? Okey, tak apa, kita tinggalkan tentang Lembah Bujang tersebut. Kembali kepada poin yang saya beritahu tadi. Kenapa wanita ini yang mengutuk ajaran sesat ni, yang dia boleh mengatakan bahawa Islam tu agama orang Arab, agama bagi orang Melayu adalah su Selam je, apa benda kan? Jadi sebenarnya dia katakan agama Hindu tu pecahan daripada Su Selam tu. Masya Allah. Kita tak mau terperangkap dalam dia punya metodologi pemikiran yang kacau bilau macam ni. Okey, cumanya saya nak beritahu kat sini bahawasanya bahana atau kesan negatif daripada sejarah yang kita mengatakan animisme, Hindu, Buddha dan Islam datang ni, sebenarnya kita kena cabar sejarah ni, kita kena cabar fakta ni, dan kita kena ubah. Setidak-tidaknya kita kena membangkitkan persoalan. Kerana apa? Kerana kajian-kajian ni dilakukan oleh segolongan anak muda sekarang. Saya pernah bertemu dengan mereka. Mereka ni nak buat kajian tentang manuskrip kuno, dan dikatakan memang ada manuskrip kuno tersebut dalam tulisan Sanskrit, dalam tulisan Sanskrit kuno dan sebagainya, tulisan-tulisan kuno. Sebelum kedatangan Islam, dia merujuk kepada orang Melayu sudah memiliki satu tamadun sebelum Islam itu datang. Okey, kita tak cakapkan tentang tamadun yang bersifat material, tamadun yang bersifat pembangunan. Cumanya kita nak beritahu kat sini bahawasanya kalau benarlah orang Melayu dulu beragama Hindu, pastilah sekarang masih ada orang Melayu yang beragama Hindu. Kita tidak boleh samakan Hindu, Buddha ni sama dengan apa yang berlaku di Bali, apa yang berlaku di Indonesia sana. Itu berbeza dengan apa yang berlaku di sini. Okey. Jadi, yang ada hanyalah monumen-monumen Islam seperti masjid, pusara yang memang berukir dengan tulisan-tulisan Jawi dan sebagainya. Okey, tak apa. Nanti ada juga yang ingin dengan saya. Sebenarnya tulisan Sanskrit ni lebih awal daripada tulisan Jawi, lebih awal, di mana dia lahir daripada tulisan Arab, kan? Dan agama Islam dikatakan sampai setelah tamadun Melayu itu ada. Jadi apa kepercayaan orang Melayu pada tamadun dulu sebelum dikatakan setakat ni yang ditemui Islam itu sampai? Pada pandangan saya, kan, sebenarnya kita tak perlu pun nak menyebutkan diri kita, nak tahu apa dia orang punya kepercayaan. Kalau mereka ada ilmu, okey, silakan, boleh rekan translate balik, boleh bangunkan balik, boleh tinggikan balik. Tetapi jangan sesekali anda menegakkan ajaran sesat ni seperti mana wanita ni buat, sehingga dia memboleh membuat satu pemikiran
bahawasanya Islam kita sekarang ni Islam Arab yang tak boleh percaya dah sekarang. Ya Allah, saya tak kisahkan sangat kalau kita mengatakan Tuhan yang satu, dalam hati kita, kita tahu Allah itulah Tuhan yang satu. Kita sebagai orang Islam. Dan saya tak kisah pun kalau yang mengatakan Tuhan yang satu ini adalah orang yang non-Muslim. Itu bagi mereka kepercayaan mereka. Tapi kita bagi orang Islam, termasuk perempuan ini, wanita ini, dia sudah pastilah beragama Islam. Sudah pasti ibu bapaknya juga beragama Islam. Dia pastilah sudah Islam turun-temurun. Tapi kenapa dia tergamak mengatakan bahawasanya Islam yang dia pegang dan bawa sekarang adalah Islam Arab? Sebenarnya Islam Arab ke apa ke, itu bukan menjadi persoalan pun sebenarnya. Tulisan, bahasa dan sebagainya itu memang Allah takdirkan Islam itu turun kepada bangsa Arab pada waktu itu. Sebelum Nabi Muhammad dapat Islam tu, dulu pun kita boleh cakap, kita boleh sebutkan manusia pertama yang turun ke dunia ni itu Nabi Adam AS. Dia tetap beriman kepada Allah, bukan? Dan sudah pasti bahasa yang digunakan bukan bahasa Arab. Dan kepada Bani Israel juga, bahasa yang mereka gunakan juga bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Banyak juga Nabi yang diturunkan kepada Bani Israel yang tidak menggunakan bahasa Arab. Cumanya Nabi yang terakhir ini adalah Nabi Muhammad SAW daripada orang Arab. Itu saja. Dan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad juga adalah dalam bahasa Arab. Namun demikian, kita kena faham bahasa Arab yang turun kepada Nabi Muhammad yang di dalam Al-Quran tersebut bukanlah bahasa Arab pasar, bukan bahasa Arab semasa, bukan bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab pada waktu itu. Dia adalah satu bahasa Arab tinggi, yang mana tingginya bahasa Arab itu, tingginya mutunya itu, sehingga mengatasi karya-karya sastra, karya-karya pujangga Arab pada zaman dan pada waktu. Sebab itulah mereka menuduh Nabi SAW sebagai penyair. Sedangkan Rasulullah itu ummi, buta huruf, tidak boleh membaca, tidak boleh mengeja. Bagaimana Rasulullah nak mereka cipta wahyu? Satu perkara lagi saya tak boleh fikir juga, bagaimana orang Melayu kita ni boleh ikut hamba Allah ni? Macam mana boleh ikut dia? Tak boleh fikir ke? Kan? Apa yang diberitahu tu, ya Allah, ya Tuhan, benda yang sangat salah dan sangat tak betul. Saya fikir. Seperti mana juga ajaran sesat seperti Ayah Pen, ajaran sesat lain, ajaran batiniah yang sesat, yang menyatukan diri dengan Tuhan, yang mengaku diri jadi Tuhan, yang mengaku diri jadi iblis dan sebagainya, itu adalah mereka yang tidak mendapat satu kepahaman yang asas dan fundamental berkaitan dengan agama Islam. Itu masalah dia. Dan satu lagi, kenapa golongan cendekiawan, golongan cerdik pandai ni boleh terikut-ikut dengan ajaran sesat ni? Kerana mereka tertawan dengan cerita-cerita palsu yang dibawa oleh ketua-ketua mereka ini. Kononnya nak bagi sedap sikit, nak bagi benar, nampak benar fahaman tersebut, dikaitkan dia dengan imej Melayu, dikaitkan dengan imej Pulau Besar seperti wanita ni buat, dikaitkan dengan imej Gong, Pulau Besar, Gunung Jerai dan sebagainya. Apa kena kau ni? Apa kaitan ajaran yang kamu bawa dengan tempat-tempat ini, dengan bawa Gong segala macam, kan? Konon-konon nak malu gendang perang dekat Gunung Jerai, dekat Pulau Besar. Sebenarnya apabila netizen menonton video tersebut, apabila orang bukan Islam menonton video tersebut, automatik dia telah mencemarkan, pertama, imej tempat-tempat yang bersejarah ini, yang kedua, imej agama Islam, dan ketiga, imej bangsa Melayu itu sendiri. Seperti mana saya dah nampak dalam komen-komen yang mengatakan, inilah orang yang taksub ni dengan teori konspirasi, taksub dengan teori kebangkitan Melayu Nusantara. Wahai sahabatku, itu tidak ada kaitan pun. Kalaulah benar si perempuan itu yang bawa ajaran sesat itu mengaku begitu, maka itu adalah diri dia sesat, bukan perjuangan itu sendiri. Seperti mana ada sekelompok ataupun mungkin rekaan juga organisasi pengganas teroris, kononnya seperti Amerika, kempen ni kan, menggerakkan satu kegiatan keganasan sehingga membenarkan mereka menyerang negara Iraq, membenarkan mereka untuk masuk negara-negara Timur Tengah
membunuh Saddam Hussein, membunuh Muammar Gaddafi dan sebagainya, masuk campur dengan negara Islam yang lain. Tolonglah. Kan? Kita dah tahu musuh Islam akan menggunakan benda itu, kan, untuk nak memperandakan, nak masuk campur dalam negara-negara Islam. Sama dengan apa yang berlaku pada kita ni sekarang, kan. Saya terfikir 2 langkah ke depan. Okey, kalau saya fikir 1 langkah ke hadapan, wanita ni memang betul-betul dia sesat. Kemudian nak mengukuhkan ajaran sesat dia, kan? Dia tempelkan ajaran sesat dia tu kepada imej Melayu, kan? Imej Melayu yang asal, yang asli, kan? Yang kedua, ditempelkan pada nama Pulau Besar, Gunung Jerai dan sebagainya. Okey, itu satu langkah, satu tapak. Cara saya berfikir 1 tapak ke depan. Kita fikir 2 tapak ke depan. Apa kata anda? Apa pandangan anda? Kalau saya katakan wanita ni sebenarnya di belakang dia ni, sebab ada yang menyuruh dia untuk sengaja membawa ajaran sesat ni, lalu ditempel-tempelkan kepada imej Islam dan imej Melayu dan imej kawasan-kawasan bersejarah ni. Sebab apa? Kita tahu sentimen benci kepada Melayu ni sudah meluas sekarang ni. Macam Islam, kan? Islam menganjurkan perdamaian, tapi ada pula bila kata sekelompok atau segelintir yang buat keganasan, semua orang Islam itu. Sama juga dengan ini, Melayu di tanah Melayu ni. Konsep Melayu yang kita bangga, yang kita perjuangkan, bukan konsep Melayu dalam bentuk keganasan, okay? Bukan dalam bentuk penghapusan etnik, bukan dalam bentuk menegakkan ajaran sesat yang pelik-pelik ni. Bukan. Berkaitan dengan Pulau Besar dan Gunung Jerai, yang dia bawa gong pergi ke gigi air di pantai Pulau Besar, di Palu Gong, di Ketak Aku Melayu, buat ritual dekat Pulau Besar. Hey, tolonglah, saya nak beritahu kat sini, Pulau Besar adalah pulau milik persendirian seorang VVIP di negara ini, dan dia seperti mewakafkan pulau tersebut kepada kita semua untuk menikmati sumber ataupun tinggalan-tinggalan sejarah yang ada di Pulau Besar, seperti makam Syekh Ismail. Itu ada dalam sejarah. Makam itu ada di situ, kan? Dia menjadi simbolik tentang pengembangan agama Islam yang pesat berlaku di Pulau Besar dan seluruh kawasan Melaka dan alam Melayu ini. Okey, itu sudah cukup, kan, untuk kita menerima Pulau Besar tu. Masalah kita orang ni, sebelum isu Pulau Besar ni sering disalah faham. Dikatakan Pulau Besar ni ramai orang buang hajat, buang ancak. Kalau yang datang itu adalah non-Muslim, dia nak buat apa pun, lakum dinukum waliyadin, biarkan dia nak buat. Asalkan dia tak paksa, dia tak ganggu ketenteraman awak, orang lain, penganut agama lain, biarkan. Itu hak mereka. Tapi janganlah disebabkan non-Muslim yang buat ritual kat situ, kita nak kata orang Islam, ataupun kita nak mengatakan keseluruhan pulau tersebut tak guna, semuanya penuh dengan jin. Saya dah banyak kali pergi Pulau Besar, tak ada apa benda pun, kan? Dia tempat yang indah, tempat yang menarik, kan? Walaupun ada misteri-misteri yang kat situ, itu tidak ada kaitan pun. Orang yang tujuan dia nak pergi kena nak menikmati sejarah, tinggalan sejarah di situ, okey? Jadi tindakan hamba Allah yang sesat ni pergi ke situ, sebenarnya jangan dikaitkan dengan Pulau Besar. Itu adalah tindakan dia sendiri. Tak ada kaitan pun dengan sebelum ni orang berpandangan Pulau Besar itu sesat. Tidak ada kaitan pun. Malahan tanggapan orang sebelum ni tentang Pulau Besar ni penuh dengan aktiviti ritual sesat dan menyesatkan. Sebenarnya itu pun harus dibuang. Itu pun tak betul, kan? Ada makam, ada pusara-pusara yang kita boleh kenang dia sebagai satu penanda pada satu masa tempat itu pernah datangnya agama Islam dan berkembangnya agama Islam menjadi pusat penyebaran. Dan di Pulau Besar tersebut ada juga Mahat Tafiz, kan? Jadi kalau kita fikir logik, takkan pulau yang banyak hantu ada Mahat Tafiz kat situ, kan? Takkan hantu tu tak lari, ataupun kita sendiri yang jadi hantu. Kan? Okey, tak apa. Jadi yang jadi hantu adalah ajaran sesat lah. Orang Islam buat ajaran sesat, itu yang jadi hantu. Kalau non-Muslim nak buang hajat ke apa, itu terserah. Di Gunung Jerai, yang dia ambil ke kawasan Gunung Jerai itu sebenarnya tak ada kaitan pun dengan apa-apa ritual. Itu hanyalah batu syaf yang usia dia jutaan tahun.
Itu satu tinggalan arkeologi. Dan dikatakan tepat di situ Syekh Abdullah Kumairi pernah mengumandangkan azan. Azan tu kan Islam kan, yang benar kan, bukan ajar sesat kan. Jadi saya takut, bukan saya takut lagi dah, memang betul pun orang selalu kaitkan Gunung Jegai ni tempat sesat, tempat orang buat ajaran sesat, tempat jin bertendang. Okey, itu tak apalah dalam bentuk kepercayaan korang semua. Tapi jangan lepas ni disebabkan hamba Allah ni buat ritual sesat ke situ, Gunung Jegai ni memang simbol kesesatan. Tolonglah berfikiran cerdik dan matang sikit. Kalau dia Islam daripada kecil keturunan, dia tahu kalimah pegangan orang Islam, la ilaha illallah, sudah selesai. Tak perlu ada perubahan, tak perlu ada penambahan lagi. Dalam semua kitab pun ada la ilaha illallah. Semua kitab ada macam tu. Dan kalau kita tengok ajaran sesat yang dibawa oleh wanita ini, kan, dialah satu-satunya ajaran sesat yang mengeluarkan kalimah yang sedemikian rupa. Kemudian Palu Gong, aku Melayu, aku masuk Melayu. Apa benda ni? Tak pernah pun ajaran sesat sebelum ni. Kalau kita pernah dengar ajaran sesat sebelum ni seperti Qadiani, kan, ataupun pahaman-pahaman batiniah yang sesat, aliran sesat, kita tahu kan, mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi Nabi Melayu. Okey, kita faham itu. Tapi sampai ke Palu Gong, aku Melayu, kena konon-konon ambil perjanjian pula kepada wanita ni. Ya Allah, kalau anda fikir dua tapak ke depan, anda seperti saya, siapa tangan di belakang wanita ni? Saya harap anda tidak terpengaruh dengan benda-benda ini. Iaitu pertama, terpengaruh dengan ajaran sesat yang dibawa oleh wanita ini. Yang kedua, anda tidak hilang kewarasan. Oh, inilah sebab sokong Melayu, inilah sebab nak perjuangkan Nusantara, inilah sebab nak ada semangat sangat, nampak terlebih-lebih sangat. Okay. Sebenarnya fahaman ataupun apa yang termaktub dalam perlembagaan, semangat untuk kita memperjuangkan ataupun semangat nasionalisme, itu tidak salah jika benar dengan perlembagaan. Tidak mengganggu, tidak mengusik dan tidak menolak hak-hak bukan Melayu. Kerana hak-hak Melayu, hak-hak istimewa Melayu memang telah termaktub dalam perlembagaan. Dan sebagai seorang rakyat Malaysia, dia sudah faham benda ini, melainkan diseleweng dalam makna politik. Okey. Sebab saya dah nampak dah daripada awal dulu, apabila wujudnya satu gerakan untuk nak mengkaji tamadun Melayu sebelum Islam dan memanipulasi atau menggunakan sejarah ni untuk menegakkan badan yang basah, menolak apa yang ada dalam perlembagaan, menegakkan konon-konon kami lah bangsa asal kat sini. Orang Melayu pun dulu pendatang, orang Melayu pun dulu orang asli. Kami sejak dulu ada kat sini. Astagfirullahaladzim. Seperti mana yang digariskan dalam perlembagaan. Tetapi saya juga amat menghormati anda yang non-Muslim, anda Cina, anda India, anda Iban, anda Bidayuh, anda orang asal. Anda adalah sahabat saya, anda adalah rakyat Malaysia yang mempunyai hak-hak di sisi undang-undang. Okey, cumanya saya nak beritahu kat sini, ulah atau perbuatan bodoh yang dilakukan oleh orang Melayu Islam itu sendiri, yang mencemarkan Islam, yang mencemarkan Melayu itu sendiri, itu tidak betul sama sekali. Okey, itu yang saya nak sampaikan pada video kali ini. Dan kita tengok dalam seminggu dua ni, apakah tindakan diambil terhadap hamba Allah ni. Dengan kabar hamba Allah ni mengungkut pula pihak yang berkuasa untuk diambil tindakan dan sebagainya. Macam-macam dunia. Okey, itu saja video saya pada kali ini. Jika anda suka, anda subscribe, like dan share. InsyaAllah kita bertemu lagi. Bersihkan hati, sayangin diri, dan pandanglah dengan mata hati.